245,955 anak Sabah mendapat manfaat bantuan pendidikan sepanjang Mac 2021 hingga Disember 2024 yang melibatkan peruntukan RM848.26 juta yang disalur menerusi 5 program bantuan bagi memperkasa modal insan di bawah Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Iswadiman Samsudin ada butirannya. Kita telah ambil kira semua keperluan terutama keluarga yang miskin bagi membolehkan mereka meneruskan pendidikan dari peringkat rendah kepada peringkat menengah sampailah ke peringkat tertiary iaitu universiti. Usaha membangunkan modal insan di bawah aspirasi SMJ dijayakan menerusi 4 program bantuan pendidikan. Manakala tahun ini RM75.5 juta diperuntukkan untuk bantuan pendidikan menerusi 13 inisiatif. Kalau dulu kita macam kekurangan sedikit bantuan pelajaran, tetapi dengan usaha agresif daripada pihak kerajaan negeri sendiri dengan peruntukan 75.5 juta ini ianya mampu menyuntik semangat para pelajar. 3, 2, 1. Sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri Sentosa antara bantuan yang telah memberi manfaat kepada ramai pelajar Sabah. Setakat Januari hingga awal Mei ini, lebih 15,000 pelajar telah menerima bantuan ini. Terima kasih kerajaan kerana memberi kami sumbangan Sentosa ini dan sumbangan ini sangat membantu kami lah. Terima kasih kepada Kerajaan Sabah kerana menyalurkan sumbangan Sentosa kepada kami, pelajar IPG Gaya. Sekurang-kurangnya dapatlah mengurangkan beban. Harapan saya untuk inisiatif ini diharapkan ianya dapat diteruskan kerana ini merupakan satu inisiatif yang amat baik kerana ianya mampu membantu pelajar itu dalam melanjutkan pelajaran. Selain bantuan pendidikan, beberapa inisiatif lain turut diperkenal bagi membantu pihak sekolah dan institusi pendidikan. Usaha kerajaan negeri mewujudkan pelbagai inisiatif berlandaskan elemen kelima dasar Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ ini diyakini akan dapat melahirkan modal insan berdaya saing, berkemahiran dan berkualiti tinggi. Hanya menerusi ilmu pengetahuan, kemahiran dan pendidikan tinggi, anak-anak ini kelak dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negeri ini. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Sabah akan merangka enakmen pembangunan belia negeri. Antara fokus negeri di bawah Bayu petang ini. Perkembangan lanjut bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Ya, Otto. Kerajaan negeri akan merangka enakmen pembangunan belia Sabah bagi mengukuhkan pengurusan organisasi belia. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata enakmen itu akan memastikan ruang yang lebih teratur untuk pembangunan belia negeri termasuk memperluas pengiktirafan aktivisme golongan terbabit. Kementerian Belia dan Sukan Sabah serta Majlis Belia Sabah diberi tanggungjawab untuk meneliti perkara ini, termasuk isu dasar peralihan umur belia. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Belia Nasional beringkat negeri di Kompleks Sukan Kota Kinabalu. Menurut Datuk Haji Ji, kerajaan negeri sentiasa mengambil kira aspirasi belia, termasuk usaha melengkapkan golongan itu dengan pengetahuan serta kemahiran yang diperlukan. Ini bagi memastikan mereka layak dan mampu membawa negeri dan negara ke tahap lebih tinggi apabila tiba masanya generasi muda mengambil ahli tampuk kepimpinan. Dalam majlis ini turut disampaikan anugerah Perdana Belia Negara peringkat negeri. Kategori individu lelaki dimenangi Rahim Absyah Abdul Wahab, manakala kategori wanita dimenangi Siti Subaila Suot. Sementara kategori pertubuhan belia dimenangi Kelab Belia Flat MPS Karamunting Sandakan.
Sambutan Pesta Keamatan bukan sahaja medan memartabatkan budaya dan mengukuhkan perpaduan rakyat berbilang kaum, malah menjadi pemangkin keunikan warisan budaya negeri ini. Ia terbukti menerusi penyatuan rakyat negeri ini yang hidup dalam kepelbagaian budaya, agama dan latar belakang, namun tetap bersatu padu dengan semangat muhibah dan harmoni. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata, sambutan perayaan ini wajar dimanfaatkan sepenuhnya untuk menghidupkan adat dan tradisi nenek moyang selain platform penting menjana pertumbuhan industri pelancongan negeri. Kerajaan sentiasa menyokong penganjuran acara kebudayaan yang turut memperkasa identiti rakyat Sabah. Beliau berucap merasmikan Pesta Keamatan peringkat daerah Kuala Penyu dan daerah kecil menumbuk di Kuala Penyu. Terdahulu, Adun Kuala Penyu Datuk Limus Juri dalam ucapannya berkata, keamatan wadah terbaik suburkan seni warisan budaya tempatan. Sehubungan itu, beliau mengajak semua kaum untuk bersama-sama menyambut Pesta Keamatan demi perpaduan rakyat dan kemakmuran negeri. Sempena majlis ini turut disampaikan sumbangan kewangan dan komputer riba kepada pelajar daripada Yayasan Pendidikan Limus Juri. 2.7 juta penduduk negeri ini menerima manfaat menerusi pelancaran skim insurans rakyat Sabah. Skim itu merupakan inisiatif pertama yang dilaksana bagi menyediakan pelindungan insurans kemalangan diri kepada golongan kurang berkemampuan. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masili Manjun berkata, perlindungan ini meliputi kematian akibat kemalangan, hilang upaya kekal serta bantuan khairat kematian dengan pampasan sehingga RM10,000 dan bantuan pengebumian RM500. Kita harapkan ini adalah permulaan kepada lebih banyak skim ataupun perlindungan kepada masyarakat di negeri Sabah, khususnya mereka yang di kategori di bawah B40 ya. Kadang-kadang saya kesian juga kita pergi hospital, jangan kata duit, kadang-kadang sana sini jenazah terpaksa tertangguh untuk dibawa balik ke rumah kerana tidak ada kemampuan. Jadi kita fikirkan ini sedikit sebanyaklah dapat meringankan beban mereka yang terlibat. Beliau ditemui media selepas melancarkan skim insurans rakyat Sabah di Kota Kinabalu. Skim insurans ini dilaksana secara automatik tanpa memerlukan sebarang pendaftaran. Kerajaan negeri menggunakan data sedia ada untuk mengenal pasti semua rakyat Sabah yang layak, menjadikan proses perlindungan lebih mudah dan efisien. Kaedah tuntutan juga mudah dengan hanya mengemukakan tuntutan di pejabat majlis daerah atau mana-mana syarikat insurans yang dilantik. Usaha menyebarluaskan manfaat ini sedang dipergiat bagi memastikan ianya sampai kepada golongan sasar, khususnya penduduk di kawasan pedalaman. Kerajaan negeri komited memperkasa bidang pendidikan menerusi pelbagai inisiatif bagi membangunkan modal insan. Ia termasuklah pemberian beasiswa dan bantuan kewangan kepada pelajar di peringkat sekolah hingga ke institusi pengajian tinggi. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Agama dan Pendidikan menyatakan inisiatif tersebut dilaksana secara menyeluruh dengan peruntukan melebihi RM500 juta setahun. Misalnya budi untuk anak-anak kita, kemudian bagus untuk bantuan kepada PIBG belum berlaku sebelum ini. Untuk bantuan sekolah-sekolah buat aktiviti 3,000 semua sekolah juga belum pernah berlaku sebelum ini. Ini semua adalah inisiatif kita di bawah SMG yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Jelas beliau, setiap bantuan yang diberi bagi memastikan tiada pelajar tercicir melanjutkan pelajaran disebabkan kekangan kewangan. Datuk Muhammad Arifin juga menggesa pelajar untuk memanfaatkan pelbagai bantuan pendidikan lain, termasuk beasiswa Yayasan Sabah, derma siswa dari Majlis Ugama Islam Sabah dan Zakat Fitrah, serta tabung pendidikan negeri Sabah. 8 projek utama dikenal pasti untuk dilaksana di Kampung Indra Sabah Tawau di bawah inisiatif Kampung Angkat Madani. Antara projek tersebut termasuklah pembinaan jeti, pembaikan prasarana rakyat dan penambahbaikan fasiliti sekolah. Ketua Pegawai Eksekutif Eastern Sabah Security Command ESCOM Datuk Dr. Jamaluddin Muhammad Ali berkata, projek yang dikenal pasti kini berada di peringkat permohonan kelulusan Kementerian Kewangan dan pelaksanaannya dijangka bermula sebaik sahaja peruntukan diluluskan.
Kita mengadakan kerjasama dengan Giat Mara. Ada beberapa projek yang kita rancang untuk adakan di sana, iaitu dari segi TVET itu, mungkin dari segi pembaikan bot enjin sangkut yang ada di situ, sebab kawasan Daerah Sambas ini adalah kawasan perikanan yang kita boleh bantu mereka meningkatkan lagi taraf sosioekonomi mereka. Beliau berkata demikian kepada media selepas kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Tambah Datuk Jamaluddin, dalam masa sama Eskom juga melaksanakan program keselamatan dan sesi libat urus bersama pemilik bagang dan nelayan bagi mengenal isu berkaitan kawalan keselamatan perairan. Sabah FC mahu mengetengahkan lebih ramai pemain tempatan bagi mengisi slot dalam kesebelasan utama pada saingan Liga Super 2025-2026. Pendekatan itu antara kelainan yang akan ditampilkan dalam kesebelasan utama pasukan pada musim baru itu. Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA, Dato' Syahelmi Yahya berkata, tahun ini juga pihak pengurusan dan kejurulatihan skuad badak ini mengambil keputusan untuk mengambil lebih ramai pemain yang berasal dari Sabah. Harapan saya selaku Presiden SAFA untuk pasukan Sabah FC pada musim ini masih akan dapat mempamerkan prestasi yang kompetitif dan apa yang kelainannya pada musim ini adalah kita akan cuba mengetengahkan lebih ramai muka baru ataupun pemain-pemain tempatan yang berasal daripada Sabah menganggotai kesebelasan utama Sabah FC. Datuk Syahelmi yang juga Timbalan Ketua Menteri ditemui media sempena majlis menandatangani perjanjian rakan strategik 2025-2026 antara Sabah FC dan Red One Network Sdn Berhad di Kota Kinabalu. Mengulas lanjut, Datuk Syahelmi berkata pada musim ini Sabah FC masih menggunakan khidmat Ketua Jurulatih Martin Stano. Terdahulu, Sabah FC menerima tajaan bernilai RM500,000 daripada syarikat berkenaan untuk tempoh 2 tahun. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Silakan Otto. Terima kasih, suara langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.